tutorial soalan tutorial 15 soalan yang pertama ni dan yang kedua ni kita akan pergi ringkas saja. Okey. Kita tengok macam mana nak selesaikan permasalahan ni. Kita nak tengok dia punya bentuk, dia punya stress distribution. Kita mungkin tak buat calculation. Okey, kita nak faham macam mana nak selesaikan dia. Okey, cuba tengok soalan nombor 1 ni. Tutorial 15 soalan nombor 1. Okay, a T section B as shown in figure below is subjected to a shear force 250 kN. Ini adalah V, nilai V, force. Calculate the maximum shear stress at the junction of the web and flange. Okay, dia nak shear stress dekat sini, dekat joint ni, dekat junction. Maksudnya ada dua lah. Bila dia kata dekat junction ada dua, dekat web dan juga dekat flange. Flange yang melintang panjang. Ingatnya jangan tertukar. Walaupun dia letak dekat depan ni web dulu, flange ni dekat belakang. Ingat, flange tu adalah yang melintang. Web tu yang menegak ni. Okay. Tak kira lah disebut flange and web ataupun web and flange. Dia tak menukar bentuk tu. Okay. Web tetap tegak. Flange tetap melintang. Sketch the shear stress distribution diagram for the section. Okay. Sketch the stress distribution. Ni semua dia nak lah. Dia nak shear stress distribution diagram. Okay. Jadi apa yang kamu kena buat adalah kamu kena lukis lah. Kamu kena lukis dia punya garisan. Okay. Garisan. First kita buat lah dia punya dekat mana join dia. Dekat mana join dia semua kita buat. Okay, garisan untuk join. Okay. Garisan untuk join. Okay. Kemudian lagi satu garisan untuk join kat bawah ni. Okay. Ini dekat mana ada join kita buat garisan. Okay. Okay. Seterusnya apa yang kita kena buat? Okay. Kita ada T section ni. Apa yang kita kena buat? Kita dah belajar dah. Okay. Contohnya daripada example yang T hari tu, apa yang kita buat? Guys? Apa yang kita nak kena buat ni? Center. Dia punya neutral axis. Kita kena cari dia punya neutral axis ataupun centroid Y. Centroid Y. So centroid Y ni kita kena tengok lah dia simetri ataupun tidak. Atas dan centroid Y ni atas dan bawah. So kita tengok atas dia ada flange, bawah tak ada flange. So maksudnya objek ni tidak simetri. So jadi apa yang kita perlu buat adalah first kita kena tentukan dia punya centroid. Okay. Kita kena tentukan dia punya centroid ataupun Y bar lah. Okay. Kita kena tentukan centroid Y bar tu berapa. Untuk tentukan centroid Y bar ni kamu kena bahagikan section ni kepada dua section. Okay. Sebab dia tak simetri. So kamu akan bahagikan benda ni kepada dua. Okay. Dua bahagian. Okay, dua bahagian. Okay, dua bahagian. Okay, atas section 1. Bawah ni section 2 lah. Flange adalah section 1. Web adalah section 2. So, kita kena tentukan centroid
daripada atas. Ini shear stress kita nak buat. Shear stress ni daripada atas. Okay. Kalau biasa kita buat bending stress daripada bawah. So ini shear stress, kita ambil centroid daripada atas. Board dia punya datum dia dekat ujung, kiri atas. Okay. Kalau bending stress, kiri bawah. Kat sini. Ini shear stress, bottom kiri atas. Okay. So kita kena buat untuk dapatkan centroid. Okay. Dapatkan centroid. Y. Okay. Y, centroid Y 1. Centroid Y1 ni ataupun kita letak dia YF lah untuk Y flange. Okay. Y flange. Centroid untuk flange. Okay. Centroid untuk flange. Saya tak nak pakai Calibri ni. Saya nak tukar tulisan. Okay. YF. Y flange. Okay. Y flange sama dengan berapa? Okay. Y flange. Centroid dia daripada atas. Kita nak centroid Y saja. Okay. Daripada atas. Yang ni adalah dia punya datum. Kita letak satu lagi garisan untuk supaya tak confuse. Kat mana kita punya datum. So ini kita punya datum. Okay. Ini garisan atas ni adalah kita punya datum. Okay. Daripada atas ke centroid untuk flange berapa? Tak ada respon ni. Okay. Ramai orang tadi. Tapi berapa centroid untuk flange? Centroid Y. Okay. Arah Y. Arah Y ni ke bawah lah sebab dia punya datum ke atas. Berapa centroid Y untuk flange? Ke bawah ni. Ke tengah ni. Kita tahu kalau objek segi empat, dia punya datum dia dekat tengah-tengah. So, berapa dia punya centroid Y? Berapa? Berapa? Ada yang sebut tadi? 25. Okay. 25. Centroid Y adalah 25. Untuk Y flange. Okay. Untuk flange. Untuk flange. Centroid Y. Kemudian Y untuk web pula. YW untuk web. YW untuk web. Saya letak YW je. Okay. Sama dengan berapa pula? Berapa Y? Okay. Berapa Y web? Daripada atas datum dia kat sini. So ni web kat sini. Panjang dia, tinggi dia 300. Okay. Kalau center dia maksudnya di tengah-tengah ni 300 bahagi 2. Jadi 150. Jadi berapa Y? Centroid untuk Y. Centroid Y untuk web ni. Ha? 125. Berapa Y untuk web? Berapa Y untuk web? Daripada atas ke bawah. Yang daripada atas. Okay. Saya tunjukkan
Okey. Tadi ke center. Okey. Ni dia punya centroid dekat sini. Ke sini tadi 25. Okey, kemudian yang kedua center dia kat sini. Okey. Ke datum dia sebelah atas. Okey. Ini. Okey. 175 betul ke? Ini centroid kat tengah. Untuk flange. Ini centroid kat tengah ni. Untuk web. Okey, berapa ni? Ini Y flange. Dekati. Tadi dah dapat 25. Sekarang ni Y untuk web pula. Berapa? 155. Macam mana kamu dapat 175? Tak nampak nombor. Apa yang tak nampak nombor? Okey, berapa? Y untuk web. Guys, belum masuk soalan 2 lagi ni. Baru nak tentukan. Itulah. Saya tanya macam mana dapat 175. 150. Kenapa tambah 25? Dia sebut betul tu 200. Okey, kenal pasti kat mana kelemahan kamu? 200. 200. Ada yang ada masalah dengan 200? Okey. Boleh 200. Ada siapa yang tak dapat ni 200? Kenapa 175? Kenapa 150? Okey, ni berapa tinggi dia web ni? Tinggi web berapa? Nampak tak? 300. 300 bahagi 2 berapa? 50. Kenapa tambah 50? Kenapa tak tambah 25 macam kawan kamu cakap tadi? Sebab kalau 25 belum sampai lagi. Okey, 50 tu sampai sini. Okey, sampai okey. Junction ke centroid web ni barulah 150. Jadi 150 sampai junction ke datum pula 50. Okey, 200. Okey. Ni basic lah ni. Okey. Basic sangat ni. Okey. Saya pun tak expect kamu tak dapat benda ni. Okey, tak jangka ni soalan ni. Okey, kita dah buat datum. Okey. Okey, berapa lah dia punya area dia? Okey, area untuk flange. Okey, area untuk flange. Okey, yang kedua kita nak buat area untuk web. Okey, berapa area untuk flange? Okey, area untuk flange. Okey, flange mana? Flange kat atas. B dia berapa? B dia 250. Darab 50. So, ni kena kira. Okay. Area untuk web. Okay. 50 darab berapa? 300.
Okey, so berapa ni? Ni 12,500 mm kuasa 2. Okey, yang bawah 15,000. Okey. Barulah lancar sikit. Okey, 15 minit sangkut tadi dekat centroid. Okey. Dah, apa yang kita nak buat? Seterusnya kita nak cari dia punya centroid lah. Okey, centroid keseluruhan. Okey, centroid keseluruhan ni apa kita tahulah apa dia punya formula. Okey, kita ambil formula. Okey, formula dia adalah Y bar. Ni kena cari dulu Y bar ni. Okey, bar. Simbol. Y bar. Kita start Y titik atas ni macam ni lah. Okey. Okey, nak cari Y bar ni, so ada dua. YF, AF ataupun AF, YF dengan AW, YW. Okay, kena buat lah Okay, yang pertama A untuk flange. Okay, kemudian darab. Y untuk flange. Okay, okay. Okay, bagi ni semua bagi. Okay, bagi apa formula dia ni? Okay, bagi jumlah A. Okay, jumlah A. Okay, tambah. So, berapa jawapan ni? Okay, kita pun masukkan. Okay, kita pun masukkan. AF 12,500 darab 25. Ni jawapan semua sekali ke? Berapa? 39? Macam salah. Y bar ke apa tu kamu kira tu? Salah. Okay, kita buat mula.
Kira-kira. Saya rasa ada salah sikit kat sini. Tambah. Okay. Tambah Sorry. Bukan darab. Tukar. Okay. Tu tambah. Okay. Tambah 15,000. Macam betul. Yang lain macam mana? Ada kira tak yang lain? Dapat sama ke tidak? Cek jawapan dengan kawan kamu tadi. Okay, kira-kira sambil-sambil ni saya bantu kamu je sebenarnya ni untuk tutorial ni. Okay, untuk tutorial ni sebenarnya membantu kamu saja. Benda ni kena buat sendiri lah. Tutorial ni. Okay, berapa jawapan ni? $120.45. Betul? Dua cukup. Ya, ni lah. 120. Daripada datum, cuba kamu tengok daripada atas. Kat mana kedudukan dia? Lain? Okay, kita tunggu sikit lagi kawan kamu yang lain. Tambah. Okay. 120.45 jawapan dia. Okay. Yang ni lah yang betul ni. Yang ada kat depan kamu sekarang ni. Okay. Dapatkan jawapan ni. So, kita nak ambil datum kat atas ni. Datum ni saya letakkan hitam. Slow lah komputer saya ni. Okay, ni hitam. Okay. So, 125 ni daripada datum, okay. Kat mana kedudukan dia? Okay, kat mana kedudukan dia? Kita ambil daripada datum kat sini sampai tengah ni 25. Sampai junction 50. So, dia mesti berada dekat web. Okay. 120.45 ni akan berada dekat web. So, ataupun kita tanda lah dia berada dekat mana-mana pada bahagian web. Okay. Okay, contohnya kat sini. Okay, ini adalah neutral axis. Neutral axis ni kita buat sebelah kanan. Sebab kita nak lukis nanti. Okay, ini adalah neutral axis. Okay, neutral axis. Lambatnya lah dia keluar ni.
Oh, mau keluar. Okey, ini adalah neutral axis. Okey. Tanda hitam juga. Okey, neutral axis. Okey, garisan ni adalah garisan neutral axis lah. Berapa? Jarak dia adalah 120.45. Okey, ini adalah ke datum 120.45. Okey. Ini adalah 120.45. Okey. Ini 200. Hmm, 200 mm. Ini pula tadi 25. Dan neutral axis 120.45. Okey, ni Okey, ni jarak-jarak kita. Yang pertama kita kena tahu jarak-jarak ni. Okey. Okey, dah tahu jarak-jarak ni. So kita nak buat dia punya first kita akan buat dia punya 0 stress distribution diagram. Okey, garisan kosong-kosong. Okey, garisan kosong-kosong. So kita buat kat sini lah. Garisan kosong-kosong. Okey. Tadi kita dah unjurkan garisan bottom layer, junction dengan upper layer. Ini kita nak buat dia punya garisan kosong-kosong. Lebih pun tak apa sebenarnya ni. Cuma nak straight ni. Okey. Okey, ni garisan kosong-kosong 0 distribution diagram. Ya, 0 stress Ni 0 starting 0 and dia punya hujung ni pun dia ending with 0. Okay. So kita kena tahu bentuk untuk stress distribution diagram ni dia lengkung. Okay. Lengkung. Okay, lengkung. Okay. Kadar asasnya lengkung dia tu. Okay. Lengkung dia tu macam ni lah. Okay. Asas. Ni asas lengkung untuk stress distribution diagram. Tapi kita kena tengok juga bentuk. Okay. Bentuk dia T. Bentuk dia T, kita kena tengok mana satu flange, mana satu web. Okay. So, flange ni, nilai stress distribution diagram dia akan kurang. Sebab dia punya B dia lebih besar. Nak dibandingkan dengan web. So, nilai stress distribution diagram untuk web lebih besar. Okay. Jadi, kita akan buat pembahagian. Dan kita kena tahulah dekat junction akan ada dua value. Okay, dekat junction ni ada dua value. Satu value untuk flange dan satu lagi value untuk web.
Ada dua tempat. So, jadi dia akan naik separuh. Dia akan naik. Kemudian dia stop. Kemudian naik straight. Ikut garisan ni. Kemudian dia akan sambung semula dia punya semi bulatan dia. Dan puncak dia adalah pada neutral axis. Puncak dia naik lengkung lagi. Naik lengkung. Sampai neutral axis. Kemudian baru dia turun semula. Okay, macam mana? Kita akan lukis lah. Ini adalah gambaran dia punya lengkung. Gambaran dia punya lengkung. Dia akan naik sampai junction. Dia akan naik sampai junction. Macam ni. Tapi bukan habis lagi. Dia akan naik lagi. Sebab kalau kita tengok kat sini, dia akan naik lagi sebab neutral axis dia pada web. So dia akan naik lagi sikit. Tapi antara web dengan flange ada junction. Junction so ada garisan lurus. So dia akan naik. Kemudian dia sambung. Lengkung dia akan bersambung. Lengkung dia akan bersambung lagi. Dia akan naik lagi sikit. Dia akan naik lagi sikit. Dia akan naik. Sampai lengkung dia akan sampai neutral axis. Lengkung dia akan sampai neutral axis. Lengkung dia akan sampai neutral axis. Lengkung dia akan sampai naik sampai lengkung dia akan naik sampai neutral axis. Kemudian selepas neutral axis dia akan turun. Disebabkan tak ada benda lain, dia akan turun terus sampai zero. So dia akan turun sampai zero. Lengkung dia akan tutup. Lengkung dia ni akan tutup lah. Lengkung dia tutup sampai zero. Dah nampak gambaran tu. Next adalah kita nak lukis lah dia punya arah daya dia, arah shear dia ke kanan. Arah dia ke kanan. Kita kena sentiasa buat ni lah. Bila dah lukis, ni kita buat. Dalam example yang kita buat untuk nota tu, dia punya neutral axis jatuh pada flange. Tapi yang ini neutral axis dia dekat web. Neutral axis dia dekat web. So inilah cara dia, bentuk dia. Dan kita akan buat calculation lah. Calculation itu sama saja konsep dia. Kamu kena cari dulu nilai I pada neutral axis. I neutral axis. Kemudian kamu kena cari nilai Q untuk neutral axis. I neutral axis, Q neutral axis, kamu akan dapat value untuk maksimum dekat tempat yang saya tunjukkan sekarang ni. Kamu akan dapat value kat sini. I neutral axis, Q neutral axis. Kemudian ingat tak formula dia apa? Formula dia kita tak ingat dah formula.
Okay, formula dia adalah apa? FV. Habis dah kamu ni, macam mana ni? FV FV sama dengan BQ bahagi apa? Formula ni tak ingat? B. Okay. V ni ada dalam soalan. B ni kalau flange B dia 250. Kalau web B dia 50. Okay. Disebabkan dia punya neutral axis jatuh pada web. So nilai B yang kamu nak pakai adalah B 50 lah. Untuk kira dekat neutral axis. Okay. Maksimum pada neutral axis. Nilai I kena buat kena kira lah I ni berapa dengan table ataupun buat macam yang kita buat centroid ni buat by calculation saja pun boleh. Okay. By section I1 dah dapat I1 buat I2. Okay. Kemudian untuk dah dapatkan nilai I1 campur dengan I2. Okay. V dah dalam soalan. Q kamu kena buat lah Q untuk neutral axis. Okay. Q untuk neutral axis. Jadi dah ada semua value. Kamu kira lah berapa nilai untuk neutral axis. Okay. Neutral axis. I yang neutral axis tadi kita nak pakai lagi. V kita masih pakai. Tapi B ni untuk junction kena ada dua tempat. Satu dekat web, satu dekat flange. Yang dekat flange 250, dekat web 50. Cuma Q kena kira semula lah. Q kena kira semula. Dia jatuh pada web. So kita kena pergi dekat neutral axis dekat web. So kita kena pergi next punya section. Next section adalah flange. Jarak dia berapa? Jarak dia kamu kena ambil kat sini. Daripada sini ke daripada neutral axis ke datum 120.45. Kalau ke flange 120.45 ni kamu kena tolak 25. Jadi kamu dapatlah dia punya radius of gyration dia untuk kira Q pada junction. Okay, Q pada junction. Okay, yang beza Q pada junction dan juga B saja. B untuk dan Q tu dia pakai dua-dua, cuma beza dia dekat B. B dia B flange 250, B web 50. So, kamu akan dapat value dekat bila kamu kira flange, B dia 250, kamu akan dapat value dekat sini. Okay. Bila kamu kira B 50, so kamu akan dapat value dekat atas ni. Okay. Ni dia punya stress distribution diagram. Gambaran dia. Okay. Untuk rajah yang soalan nombor 1. Okay. Soalan nombor 1. Okay. Kita tengok soalan nombor 2. Boleh tak ni? Ada tak nak tanya kat mana-mana? Okay. Kena detail sikit lagi. Boleh Tak ada, saya kira boleh je lah. Tak ada respon. Okay, baik. Kita nak pergi ke soalan nombor 2. Okay. Ini pun sama. Kena tentukan dia punya centroid. Okay. Kita buat dulu garisan-garisan datum. Okay, datum dia memandangkan flange dia daripada bawah. Okay, memandangkan flange dia kat bawah. Kamu boleh ambil datum kat bawah. Okay, ataupun kamu boleh ambil datum kat atas. Tapi lebih senang kamu ambil datum dekat bawah lah. Sebab flange dia dekat bawah. Okay, jadi calculation dia akan sama seperti ini. Cuma dia akan start daripada bawah. Okay. Datum ni boleh atas, boleh bawah. Okay. Ni contoh yang T ni, datum dia dekat atas. Contoh yang nombor 2,
datum dia boleh daripada bawah. So kamu boleh letak datum dia dekat sini. Okay, ataupun kamu start daripada atas pun boleh juga. Okay. Nak senang, buat ikut dia punya flange. Flange dia dekat bawah, so datum dia pun dekat bawah. Macam gini. Okay. So then yang lain-lain akan sama lah seperti atas. Cuma kena ingatlah datum dia sekarang ni dari bawah. Okay. Datum dari bawah. Okay, jadi semua neutral axis ke, centroid ke, daripada bawah, ke bawah. Contoh, kita buat centroid untuk flange. Kita buat centroid untuk flange. Contohnya kat sini, kita punya centroid. Okay, centroid untuk flange. Kemudian centroid untuk wide. 400 bahagi 2, jadi kedudukan dia mungkin dekat sini lah. Centroid untuk web dekat tengah-tengah 400. Okay, sini. Okay. Jadi kamu kena kira lah area dia. Sorry. Ini berapa? Yang jarak ni berapa? Ni centroid section. Okay, ni centroid section. Okay, centroid section. Ni centroid section juga. Okay. Okay, daripada bawah. Datum kat bawah sekarang. Okay, kemudian kamu mungkin akan dapat lah nilai neutral axis. Kalau tengok pada soalan ni, kalau tadi bawah atas dia 50, yang ni 100. Kemungkinan dia punya neutral axis pun jatuh dekat web. Okay, mungkin dekat something lah kat sini. Okay, mungkin neutral axis dia kat sini. Okay. So, okay, neutral axis dia mungkin kat sini. So, saya panjangkan. Okay, ini kebarangkalian lah dia punya neutral axis dia nanti. Okay. So, kena tahulah dia punya jarak. Okay, jarak. Okay, jarak. Berapa centroid untuk centroid untuk neutral axis ni. Okay. So, next, radius of gyration nanti yang jarak ke neutral axis ni tolak yang kecil ni, ataupun kalau yang satu lagi yang web, jarak ini tolak yang neutral axis. So kamu akan dapat radius of gyration. Okay. Kemudian kita nak lukis nanti, kena tariklah semua-semua ni, kena unjurkan garisan dia. Okay. Kena unjurkan garisan dia dekat junction. Junction bottom layer. Okay. Kemudian kita nak lukis 0, 0 distribution diagram line. Okay.
Okay. Okay, zero distribution diagram line. Dan kita baru kita lukis bentuk. Okay. Kalau kita tengok dia punya flange ni dekat bawah. So dia akan ada bentuk separuh bulatan. Tapi jarak dia daripada 0, 0 ni sikit saja. Dia naik sikit saja. Dia naik sikit saja. Okay. Dia naik sikit saja. Flange ni dia akan memberikan nilai stres yang kecil. Okay. Flange untuk flange. Sebab flange ni dia punya nilai B besar. Bila nilai B besar, flange dia akan jadi rendah. Okay. Bila B dia kecil, B kecil macam ni, dia akan jadi tinggi dia punya stress distribution diagram. Dan kita kena tahulah kat mana neutral axis. Sebab pada neutral axis ni akan berlaku puncak. Jadi contoh macam ni, so puncak dia dekat, okay, puncak dia akan berada dekat sini. Okay, kita letak puncak ni. Okay, tu puncak dia. Dan junction kita kena tahu, pada junction akan ada dua value. Okay, dua value. Pada junction ada dua value. So dia akan ada pada flange, dia akan ada pada web dua value. Okay, naik sikit, kemudian ada junction, junction dia straight line, kemudian ada neutral axis. So dia buat lengkung sampai ke puncak. Okay, dah lepas puncak dia akan terus turun sampai 0. Okay, so next kita akan buat dia terus turun sampai 0. Okay, terus turun sampai 0. Ini akan sambung dengan puncak tadi. Okay, ini bentuk dia. Dan kita boleh lukis lah dia punya distribution arrow dia. Okay, saya tak lukis banyak sebab kita nak pergi terus kepada soalan nombor 3 nanti. Soalan nombor 3 tu lebih mencabar. Jarak-jarak sikit. Yang penting ada sebenarnya, jangan tak ada langsung. Okay, ni saya tak buat calculation yang ni sebab dia sama je, cuma dia terbalik. Okay, dekat junction ada dua arrow. Dekat junction ada dua value. Okay, tapi bukan itu value yang pertama kita dapat. Value yang pertama kita akan dapat dekat neutral axis. Okay, kita dapat cari I neutral axis, kita cari Q neutral axis. So kita akan dapat value dekat puncak ni. Okay, kemudian baru kita dapat, kita buat Q untuk junction. So bila kita dapat Q untuk junction, kita gunalah nilai Q tu, tapi nilai B kali ni ada dua. Satu nilai B adalah 700, satu lagi nilai B 150. Okay.
Okey, ni keadaan dia kalau dia jatuh pada neutral axis, dia jatuh pada web. Okey. Tapi kalau neutral axis dia jatuh dekat flange, okey. So gambar rajah ni akan jadi lain sikitlah. Okey. Gambar rajah ni akan jadi lain sikit, Okey, contoh kita tengok gambar rajah dia kalau okey, contoh ni kalau neutral axis dia ni, saya bagi contoh, dia kena pada flange. Okey, saya turunkan dia. Contoh, neutral axis dia kat sini. Okey, macam contoh dalam example. Okey, macam contoh dalam example. Okey, apa beza dia? Kamu akan tengoklah beza dia. Dari segi dia punya bentuk. Okey. Kalau flange, kalau neutral axis jatuh pada flange. Okey. Okey, ni neutral axis jatuh pada flange. Okey. So gambar rajah ni pun akan berubah lah. Akan dia lain. Okey, sebab puncak dia sekarang adalah pada bahagian puncak dia pada bahagian flange. Okey. Okey, macam mana? Okey, dia akan naik. Okey, sama juga dia still kecil dia punya value dia. Value dia akan kecil saja. Okey. Kemudian dah sampai puncak, dia akan turun sikit. Okey, dah sampai puncak sebabkan ni neutral axis kat sini, dia akan lengkung ni akan turun sikit. Lengkung ni akan turun sikit. Kita tengok neutral axis pada flange. Dia akan turun sikit. Agak rapat Okey, dia akan turun sikit. Okey, kemudian akan berlaku pada junction ni tetap akan berlaku dua value. Okey, akan ada dua value. Satu pada flange, pada flange yang bawah, yang rendah. Kemudian satu lagi pada bahagian maksimum lah. Pada bahagian maksimum ni pada bahagian web. Okey, pada bahagian web. So ni kamu tengok dia naik sampai puncak. Sampai puncak ni adalah pada neutral axis. Okay, kemudian dia turun sikit sebab dia masih lagi dalam flange. Dia turun sikit, kemudian dia naik terus. Okay. Pasal web ni nilai B dia kecil. Sebab tu nilai shear stress dia tinggi. Okay. Ni bentuk dia. Tak sama dengan yang atas ni. Dua keadaan lah. Bila neutral axis jatuh pada flange ataupun web. Okay, sebab ni kita tak buat calculation. Kalau kita buat calculation, kita tahulah dekat mana jatuhnya neutral axis tu. Okay. Kalau dah tahu neutral axis, kita boleh lukis secara tepat lah dekat mana puncak dia. Okay.
Okey, ini dua keadaan. So, anak panah ni menunjukkan value pada junction, pada web. Yang ni pada junction juga, tapi pada junction pada web. Okey, dan yang ini puncak. Okey. Ini puncak, iaitu puncak ni adalah neutral axis. Okey, neutral axis. Okey, neutral axis. Okey. Dua keadaan yang akan berlaku bergantung kepada kedudukan neutral axis. Okey, sama juga dengan yang T ni. Kalau dia jatuh dekat flange, maksudnya samalah macam dalam example yang kita buat hari tu. Okey, kedudukan dia ataupun rajah dia. Okey, kita tengok yang ni. Hari ni kita nak buat fokus kita adalah yang ketiga ni. Okey. Yang ketiga ni dia tak simetri. Okey, tak simetri. So kita kena tahulah kat mana dia punya neutral axis. Untuk tahu dia punya neutral axis, kita kena buat macam tadi. Okey, ini kita akan buat step by step. Contoh yang ketiga ni. Okey. Okey. Ada berapa section? Okey. Ada berapa section? Tengok ada berapa section? Siapa boleh respon? Orang yang sama je respon ni. Yang mana yang lain ni? Ada 3 section kan? So, section bottom, top flange, web dengan bottom flange. So yang ni kita tulis sikit. Top flange. TF top flange. Okay, top flange. YTF adalah top flange. ATF adalah area untuk top flange. Y web, A web, kemudian ada lagi satu lagi kita kena buat untuk section bottom flange. Okay, BF BF adalah bottom flange. So kita kira kan berapa YTF, berapa Y web, berapa Y bottom flange. So kita nak tentukan datum dia. Datum dia kita ambil daripada atas. Okay, sebab nampak flange kat atas tu lebih besar. So ini akan jadi kita punya datum. Okay. Okay, datum. Okay, ini akan jadi kita punya datum. So, okay. Saya tak nak lukis kat sini. Berapa Y top flange. Okay, ataupun Y untuk section 1. Daripada atas. Berapa Y dia punya datum dia dekat atas ke flange punya centroid. Tapi centroid Y lah. Berapa? Come on. Simple je ni soalan dia. 25, yes. Okay. Okay, kemudian Y untuk web berapa?
Okay, sebab kita nak kurangkan calculation. Tengok pun dah tahu dah berapa dia punya centroid. Daripada term, web. Web dulu, flange belum lagi. Section untuk web. Belum, tak salah tu salah. Okay. Salah. 50 salah. 50 salah. 100, okay. Okay, next. Section untuk centroid untuk bottom flange. 175. Okay. 150 campur 25. 175. Okay, betul. Okay, area. Okay, kira terus area. Saya tak nak buat ni. Nanti kamu terikut pula. Kita nak bila buat soalan direct. Nak cepat. Okay, next. A untuk web. Okay, next. $7,500. Okay. Okay, macam ni lah. Kita dah nak kecepat. Okay. Apa yang kita perlu tambah kat sini adalah tambah ini akan jadi top flange. Ini pun akan jadi top flange. Web. Ini akan jadi bottom flange. Okay, bottom flange. Okay, bottom flange. So ATF. Ini ATF. Okay, tambah. Berapa ni? 85 mm. Okay, dah dapat. Okay, macam tu lah. Okay, masukkan nilai ATM semua masuk. Okay, dapat 85. So, Y adalah Y sama dengan 85. Okay. 85 daripada atas. Sini 50. Okay, jadi dia akan berada pada web. Okay, dia akan berada pada web. So, kita akan mula lukis gambaran. Kita akan dapatkan gambaran bagaimana rupa. Okay, bagaimana rupa kita punya shear stress distribution diagram. Okay. Kita buat garisan kat mana ada join, kita akan buat garisan lah.
Mana ada join, kita buat garisan. Okay. Join garisan. Okay, D tu adalah tempat neutral axis di anggaran saja. Okay, kemudian neutral axis. Neutral axis. Kita lukis garisan neutral axis. Okay. Dekat D lah. Kita ambil dekat D. D ni sebenarnya neutral axis. Tapi dia tak tepat. Okay, di sini lah 85. Okay, ni neutral axis. Ambil sekali lagi. Okay, neutral axis kat sini. Okay, neutral axis. Tempatnya. Okay. Okay, neutral axis. Okay. Okay. Okay, next adalah neutral axis ke centroid section yang pertama. Okay. Kita buat neutral axis ke centroid ini. Ke centroid flange. Top flange. Okay. Kemudian neutral axis ke centroid ke centroid apa ni? Ke centroid web. Okay. Kemudian neutral axis ke centroid bottom flange. Okay. So the centroid bottom flange. Okay. Okay. Centroid. Centroid. Buang tu. Okay. Kemudian ke centroid. Bottom flange. Okay. Okay, berapa jarak ni? So kamu kira lah. Okay. Berapa jarak ni? Ini berapa? Berapa ni? 85 tolak 25. Berapa? 60 kan? Okay, 60 mm. Okay. Yang kedua, berapa radius gyration dia?
Okey, kat sini berapa? Berapa ni? 85 ataupun 100 tolak 85. 15. Okey. Okey, 15 mm. Okey. Yang ketiga. Okey, berapa pula yang ketiga ni? 175 tolak 100 tolak 85. 9, 10 kan? Okey. Ini adalah radius gyration radius gyration ke top flange, radius gyration ke web, radius gyration ke bottom flange. Okey. Kita terus ambil dia punya radius of gyration. Okey. Okey, jadi gambaran dia. So kalau tengok daripada sini, mana flange yang paling besar? Mana yang dia punya nilai B paling besar? Okey, nilai B yang paling besar adalah 250. Okey, yang second adalah 150. Okey, bottom flange. Dan yang third ni yang paling kecil lah. Okey, web. Web ni 50. Jadi shear stress yang paling kecil adalah pada top flange. So, dia akan naik sikit saja. Okey, kemudian bottom flange. Bottom flange dia akan naik lebih sikit pada yang top flange. Dia akan lengkung tapi dia naik lebih sikit. Sebab dia punya B dia lebih kecil nak dibandingkan dengan top flange. Kemudian web. Web ni yang paling kecil, so dia akan berada paling depan, paling tinggi sebab nilai B dia paling kecil. Okay, kita kena ingat shear stress ni dia sangat bergantung kepada nilai B. Nilai B. Kalau nilai B besar, so shear stress akan kecil. Nilai B dia besar sikit, so dia akan nilai B dia kecil sikit, so dia akan lebih sikit. Bila dia yang paling kecil, tu maksudnya dia yang shear stress dia paling tinggi lah. Okay. Jadi bentuk dia lebih kurang lah. Okay. Lebih kurang. Nampaknya hang ke komputer saya ni. Okay. Jadi gambaran ni kita kena lukis dulu. First 0, 0. Makin slow dah komputer saya. Kenapalah. Saya ingat sebab saya record kot dia jadi slow. Okay. Saya nak tunjukkan macam mana saya dapat value-value ni. Okay. Gambar rajah ni kita boleh lukis. Kita tengok flange yang atas lagi besar. So dia punya B dia lagi besar. Maksudnya dia yang paling kecil lah. Dia punya nilai shear stress. Flange kat bawah ni sederhana. So dia lebih kecil. B dia lebih kecil pada 250. So
Bila B kecil, nilai shearing stress dia akan lebih besar lah. Kemudian nilai B untuk web lebih kecil lagi. Maksudnya nilai shearing stress dia nanti akan lebih besar lagi. Macam ni. Kemudian ada neutral axis. Neutral axis ni akan menjadi dia punya maximum shear stress. So macam mana kita nak dapatkan angka-angka ni? First kita kena dapatkan dia punya nilai centroid untuk tentukan dekat mana neutral axis berada. Kedua, kena dapatkan nilai moment of inertia disebabkan ada 3 section. Kena buat ketiga-tiga section, kemudian campurkan. Kena buat ITF. Kena buat ITF ni adalah top flange, kena buat untuk web. Kemudian buat untuk section untuk bottom flange, kirakan IBF. IBF, web dan juga I top flange. Campurkan, barulah dapat hasil untuk I neutral axis. 115.218.3. Ini nilai I kita akan nak gunakan dalam formula. Untuk kita cari 20.33 MPa ni, ini adalah shearing stress, maximum. Formula untuk shearing stress adalah FV sama dengan VQ over IB. I kita dah dapat, B kita tahu neutral axis jatuh dekat web, so B dia adalah 50 lah. B dekat web 50. Kita tengok kat sini, neutral axis dekat web, so B dia 50 dekat neutral axis. Ke Q, Q kita kena cari Q. Kita tengok daripada neutral axis ke atas. Kita tengok daripada neutral axis ke atas. Kita tengok daripada neutral axis ke atas. So, sini neutral axis ke atas. Ke atas ni maksudnya ada flange dan ada web. Tapi web ni sebahagian saja, kecil saja. B dia 50, tinggi dia 35. So, ni adalah yang nilai Q yang kita nak kira ada dua bahagian. Satu flange, satu web. Web ni 50 kali 35. Flange 250 kali 50. So, ini nilai yang kita nak kira. Kalau kita nak kira Q, maksudnya size dia adalah 250 kali 50 kali dengan radius of gyration dia 60. Kalau kita nak kira untuk web yang kecil ni pula, 50 kali dengan 35 kali dengan radius of gyration dia dekat centroid. Centroid dia kat tengah-tengah, so 35 bahagi 2, 17.5. 17.5. Itu cara kita nak kira Q. Jadi 250 kali 50 kali 60, 50 kali 35 kali 17.5. Dapatlah Q neutral axis. Dah dapat Q, I, B. V tak ada masalah sebab V dah diberi dalam soalan. V dah diberi dalam soalan 150 ni kat sini. 150. 150. So, masukkan dalam formula untuk kita cari shearing stress at neutral axis. V, masukkan V, masukkan Q, masukkan I dan juga B. Kita dapat 20.33 MPa dah. Kita boleh tanda pada kita punya rajah. Kita tanda pada kita punya rajah. Kemudian kita nak kira dekat junction. Junction ada dua, top junction dengan bottom junction. Dekat top junction ada dua value, flange and web. Dekat bottom junction pun ada dua value, flange and web. So dekat top junction kita kena kira Q. Q untuk top junction. Dekat bottom junction pun kita kena kira Q. Q untuk bottom junction. Tapi kali ni kita hanya ambil dekat dia punya flange saja. Contoh flange dekat top junction. Flange dekat top junction adalah 250 kali 50. Q dia berapa? R dia berapa? R dia 60. So 250 kali 50 kali dengan 60 untuk kita kira Q top junction. Q top junction 150 bukan yang ni. 250 kali 50 kali 60. Dapatlah 750,000. Kemudian kita buatlah untuk dapatkan value pada flange, value pada web. Pada flange B dia 250,
pada web B dia 50. So kita masukkan semua value ni. V dia 150,000, Q masukkan 750,000. I sama, masih pakai I neutral axis. B pakai 250 untuk flange dan B untuk web 50. So kita dapatlah shearing stress untuk top flange 3.91, shearing stress untuk web 19.5. So masukkan 3.91 dan 19.5. Okay. Ni flange kat sini, web dekat sini 19.5. So dapatlah 3 value, 3.91, 19.5 dan 20.33. So kita nak kira pula dekat bottom junction. So kita kena buat Q untuk bottom junction. Okay, bottom junction dia size berapa? Dan berapa pula dia punya radius of gyration? Size dia adalah 150, tinggi dia 50, radius of gyration dia adalah 90. So inilah nilai yang kita nak guna untuk kita kira nilai Q bottom junction. Okay. 150 kali 50 kali dengan 90. Okay. Dapatlah 675,000. Macam tadi juga, nilai Q ni kita pakai untuk flange dan web. Okay. Kali ini flange bahagian bawah, nilai B dia 150. Web masih sama 50. Okay. Kita hanya masukkan Q ni tadi 675. V masih sama, I masih sama, B masukkan ikut section mana, section untuk flange, masukkan flange punya B, dapat 5.86. Kemudian web 50, masukkan 50, dapat 17.57. So value ni kita tandakan pada kita punya shearing stress kita, shearing stress distribution diagram kita, 5.86 dan 17.57. Kita cek sekali lagi. 5.86, 17.57. So dah siap kita punya diagram. Okay, dah siap kita punya diagram. Okay, ni macam mana kita dapatkan lah bentuk maximum minimum of shearing stress.